a punishment for me sebab I stop breastfeeding. Lepas tu sebab tu I ada milk duct infection. Lepas tu I cancer. I terfikir juga. Lepas tu I fikir anak aku ni okay ke? Macam tiba-tiba sebab niat I nak stop breastfeeding, Tuhan dengar. Sekarang ni I dah tak boleh breastfeed dia. I dah kat hospital lah. Assalamualaikum dan hai, kembali lagi kita dalam Borak Pak Emma bersama dengan saya Syazah sebagai hos anda untuk hari ini. Tapi sebenarnya hari ini saya tak keseorangan. Bersama dengan saya pada hari ini kita ada Puan Sheena yang akan berkongsi kisah dan juga perjalanan beliau sebagai seorang cancer survivor. Inilah dia Puan Sheena kita pada hari ini. Apa khabar? Baik, terima kasih sebab jemput saya sini. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Okey, Puan Sheena, actually saya ada banyak soalan yang nak tanya, tapi before kita pergi dengan lebih jauh, dengan lebih dalam kan, apa kata kita throwback dulu, pada mula-mula you dapat tahu you ada rasa something yang unusual dekat badan you. Okay. Hi, nama saya, I introduce myself again lah kan. Nama saya Sheena. My age is 37 years old. I'm gonna tell my age because this is very important, okay? 2 years ago while I was 35, I was diagnosed with breast cancer stage 1. Macam mana I dapat tahu yang I breast cancer tu adalah long journey juga. Sebab early detection ni bukan mudah sebenarnya. You kena trust you punya insting banyak. I sebelum dapat tahu I breast cancer, I thought banyak benda. I thought fatigue sebab I kerja 9 to 5. I thought I was vertigo. I ingat I constipation dan banyak-banyak lagi, angin lah. And then masa middle of May 2023, I kena milk duct infection. I thought sebab I kena milk duct infection tu because I stop breastfeeding. I nak stop masa tu. I terus stop macam tu je. So I ingat cara I salah. So I Google, biasalah kita Google kan. Kita punya Google tu kita punya best friend masa tu. Google apa nak buat kalau ada nanah dekat areola. So dia orang cakap pergi kat toilet, buang je, is common issue. So I buat banyak kali. Cakap dengan husband I, it's not working lah. Why banyak lagi keluar? Tapi masa tu I thought nothing of it. I macam okay lah, nanti I pergi klinik. Nantilah I pergi tu. Sementara tu I just kena take this pass out. I went to work macam biasa. I hidup macam biasa for a few 2-3 months jugalah. Lama juga. And then sampai satu tahap tu I tak tahan. Sebab I rasa macam tiba-tiba je I macam sakit. So I pergi specialist outside klinik dulu. I check, dia orang cakap, dia orang macam ni, dia tengok I, how long has it been girl? I macam 2 months, 3 months. Why you didn't come sooner? But I macam, because that's not hurt. Cancer does not hurt actually. Sebab tu orang kadang-kadang stage 2, stage 3 baru dia pergi and detect. Lepas tu dia cakap you need to go to specialist. I will send you recommendation. Kena pergi juga. Jangan delay. So I pun tak delay lah. I pergi specialist tu. Dia cakap dengan I, it's a milk duct infection. Don't worry sebab anything ke apa. Dia cakap sakit juga. Lepas tu dia kata tak apa. Nanti dia bagi antibiotik. It will come out in 1 week. Okay lah. Makan ubat, pergi kerja lagi. Pergi kerja, live my normal 9 to 5 daily life with child. And then antibiotik tu does not work. I pergi lagi another 1 week follow up. Dia cakap okay lah, tak apalah, buang lah milk duct tu. Just take it out. Sebab nanah kan. So okay, is it gonna be like, kalau teruk kan selalu we have to stay inside the hospital kan. Betul. Tapi ini macam daycare je. So I pun okay lah, pergi saya ambil gambar biasalah kan. Hospital selfie. And then I went back after the daycare. Hospital call I 2 kali. Tapi I rasa I still ada ubat ke apa ke. I macam buat bodoh je lah. Lagipun lagi another 3 days I akan jumpa dia lagi. So I tak call back semua. Another 3 days I pergi hospital. This is where I know something was wrong. I pergi masuk kat hospital tu.
selalu dia orang akan minta GL dulu kan. Dia akan tunggu GL approve semua baru you boleh jumpa doktor kan. Dekat counter information tu dia dah tengok muka I. Dia cakap dengan I, kenapa you tak angkat kita orang call? Dan macam I was busy. So dia macam, okay, I will settle this GL, you go inside. I macam, go inside. Okay, kita tunggulah. There's two. Satu counter GL, satu lagi counter nursing station. Nurse pun marah I. Dia kata kenapa tak angkat. Saya macam, kenapa semua orang cari I ni macam what's so important kan. So dia kata duduk. Okay, duduk jap. Tak sempat I text my husband. I text him ni je, something is wrong, I kena panggil masuk. So macam I masuk, I tak sempat nak pergi duduk. Doktor dah cakap dengan I, girl, I have bad news for you. I don't know when to tell you actually, sebab lagi 2 hari raya. You have cancer. I dalam hati, you cakap you tak tahu nak bagi tahu ke tak? Dia bagi tahu sekarang. Tak, I tergelak. Sebab I rasa macam terus out of body experience. Macam, betul ke aku ni? Dia macam terus, is this like TV? I tengah tengok TV, ada orang kena cancer. And dia kena diberitahu right now while she's like on the way home to have a happy family punya situation. Oh, I forgot to tell you. Masa benda ni jadi semua, I baru dapat kerja baru. So I dah quit my old job. And my baby is 2.5 years. So macam best time to play with her semua. So I am the verge of, patutnya this I dah lepaskan hidup yang lalu, yang macam I sakit ke apa ke, yang macam bertigur ke apa ke. And then lepas raya ni patutnya I dah kerja baru, my husband dapat kerja baru, and I dengan baby I lead our life lah. The life that we are promised as a 30-year-old kadang-kadang, untuk have a good life. If you study hard, if you get married, if you have babies, you dapat this small mini fairy tale. That's what we were dreaming of. And suddenly I had cancer. Lepas tu I dah berhenti kerja ni. Apa akan jadi lepas ni? I dah, and then I tak masuk lagi kerja baru. And how do I don't know this person yang the other side ni, dia orang okay ke I cancer? Tapi masa tu you pergi klinik tu, are you alone ataupun ada orang datang teman you? Masa dekat klinik dekat luar ke dekat hospital? Yang dekat doktor bagi tahu yang you ada cancer ni. I dengan husband I. My husband is, he is always there. Dia pun concern lah, kenapa you asyik sakit, kenapa you don't want to play with your baby, you just want to sleep je. Tapi dia macam, dia cakap-cakap macam tu, he let me sleep, he ikut I sana sini. I actually masa yang I pergi specialist tu, I told my boss, I jerit kat dia sebenarnya. I cakap dengan dia, dada I sakit. I cakap, my boobs is so sakit right now, I don't know why. My husband pekerja terus bawa kita orang pergi specialist, which is me. After yang doktor you cakap you ada cancer tu kan, apa you punya follow up punya, maybe macam rawatan ke apa yang you buat lepas tu? We're supposed to balik, like I said, balik kampung, right? Tapi dia suruh I delay sebab lepas tu baru kita orang buat mammogram. Sebab masa yang dia jumpa cancer tu is, dia jumpa partikel cancer masa dia buat milk duct infection tu, dia kat bawah the infected milk duct lah. So masa mammogram tu dia cakap dengan I, you need to remove it. Tapi kita buat mammogram dulu sebab dia tak tahu nak kena buang setengah ke buang semua. What do you want to do? Sorry. Dia cakap dengan husband I, dia cakap dengan I, you jangan nak tanya husband you, you sendiri kena fikir you nak ke tak. Betul. I cakap, kalau I tanya husband I pun mesti dia cakap buang je, anything to keep me alive kan. So dia kata okay. She said you're lucky then, sebab ada je husband tak kasih.
buat suruh cari alternatif. So I macam okay lah, masa tu I tak kisahlah pasal husband orang ke apa, I tengah risau kan. Betul. Dia cakap if you want to do it right now, I have to order sekarang juga. You nak ke tak? I cakap nak lah. I'm scared. Tapi masa I buat decision tu semua, I don't think that was me. I rasa macam dalam fikiran I, oh my god, how am I going to tell my husband? How am I going to tell my mom? My mom kat bawah. How am I going to tell her? She's going to be so sad. Dia tak tahu cerita lagi ni. Dia kat dalam kereta dengan anak I tengah happy-happy nak pergi balik raya kampung. Malam ni nak buka apa. So I cakap dengan dia, I make my decision at that time to remove, to buat mammogram, to call my husband. He tengah on the way from hospital. Lepas tu I turun bawah, jumpa my mum. Lepas tu I tengok muka dia. Lepas tu I tak tahulah mother's instinct ke apa. Dia kata, what's wrong? What happened? Dia tengok macam ni dengan I. Lepas tu I cakap dengan dia, you don't cry, okay? You need to park the car first. Lepas tu dia macam, what happened kak? Lepas tu dia macam, dia diam. Dia park car. I have cancer. Lepas tu dia macam, dia nak nangis dah tau. I cakap, you cannot cry right now because I don't know what to do. You don't cry. If you cry, I will be weak and this is not the time to be weak. Lepas tu kebetulan husband I pun sampai. I cakap, you go back home now. Lepas tu if you have any questions, I cannot answer right now because I pun tak tahu. I tahu I have cancer right now. So park lah kereta. And then kan ada, kita nak balik orang kampung kan, ambil semua baju raya, semua masuk kat dalam husband I punya kereta. Dia macam, I dengan my mum dah macam patung dah. Macam tak cakap apa. Semua letak barang semua. Tahu nak balik je masa tu. Tapi I know she was like trying not to cry. Tapi dia tak nak. Sebab I dah want her, right? She said when she go back home masa tu, dia tengok I dah pergi dah, she terus nangis. I tak tahu, masa tu maybe I tak boleh console dia sebab I pun tengah nak process kan. So yeah, I memang suruh dia balik so that she can process it herself and I can process it myself too. I tak nak masa tu untuk emotional. Tapi of course macam you cakap tadi, you pun perlukan masa untuk diri sendiri kan. Tapi of course you pun as a mom juga, macam mana you macam fikirkan pasal diri you and also you ada anak ni yang you nak kena jaga and also a family. I am very grateful actually for the support system I have. From my friends, my family, my husband. Masa benda ni jadi, they come together as a unit terus. Tapi you have to understand juga, masa tu pun you have to see who you want to keep close. Sebab cancer is not just about physical, it's about your mental juga. How do I say this? I pernah guna ayat ni juga. It takes a village to raise a baby, right? At that time you the baby. Sebab you will cry, but you don't know if you're hungry or you're sad or sakit. You'll be happy, tapi masa dia happy, everyone's gonna be lega lah. And then you tak selesa badan semua. So your village, the people around you yang kena make sure that you are good at that time. So you sendiri kena pilih mana satu you nak be with it. Lepas bila you dah didiagnose kan, macam mana you tahu you stage berapa tu? Boleh tak you share your story pasal macam mana you diagnose dengan stage berapa? Lepas I balik raya tu, we terus surgery. Ya, kita orang surgery, they remove everything. Masa tu I tak tahu lagi nak CI. Sama ada I lepas surgery tu I kena chemo ke, I kena buat apa ke. And then diorang cakap, the doctors told me it's not even possible stage 1, maybe stage 2 maybe. So diorang ambil sampel, diorang check, only one of the
dots are cancerous. So dia orang ambil dia orang ambil that cancer one, and then dia orang check banyak tu dia bukan cancer, alhamdulillah, but I still have to go through chemo to make sure that everything okay. Sorry, I nak share sikit. Masa I pergi klinik hospital tu, kan kita orang jumpa such a tiny dot kan. Lepas tu I pergi buat mammogram. Dekat mammogram tu doktor cakap okay, I rasa I nak buat implant you ni tak boleh half. I said why? And then she showed me the x-ray. Kat bawah I punya implant tu, I'm sorry, my breast area, bawah tu dah banyak sangat biji tiny dots. And it's waiting to become cancer. So kalau I lambat tu, I takkan ada kat podcast ni. I akan ada podcast lagi satu, which is podcast hantu lah, sebab I be dead at that time. Okay, selain daripada tu kan Puan Shina, of course sebenarnya waktu you tengah duduk memfikirkan seorang-seorang tu kan, pernah tak terlintas sikit kat kepala you macam you menyalahkan diri you sendiri, sebab breast cancer ni pasal I buat macam tu, I tak buat macam ni? Pernah tak? Ya, kita pun duduk hospital lama kan. Duduk fikir, sebab it started with milk duct infection kan. And then niat I masa tu adalah untuk stop breastfeeding. I macam, adakah it's like, is it a punishment for me sebab I stop breastfeeding? Lepas tu sebab tu I ada milk duct infection, lepas tu I cancer. I terfikir juga. Lepas tu I fikir, anak aku ni okay ke? Macam tiba-tiba sebab niat I nak stop breastfeeding, Tuhan dengar, sekarang ni I dah tak boleh breastfeed dia. I dah kat hospital lah. Banyak jugalah I fikir pasal tu. Moment I tahu husband I wanted to share on social media that I kena cancer, I told her not to. I told him not to. And then dia macam, kenapa you tak nak share? I can say it now, I malu I kena cancer. Sebab I tahu ada orang akan dia orang akan cakap semua salah I. Maybe cara pemakanan I, ataupun cara lifestyle I. Betul. You dah sedih masa tu dengan keadaan diri you, and kita takut pula dengan tanggapan orang lain yang akan cakap pasal diri kita. Betul tak? Ada je yang macam cakap dengan I, I tengah bagi tahu semua orang ni I cancer. And then dia cakap dengan I, you rasa sebab cara you hidup ke, you makan banyak semua? Because I am not the skinny healthy type kan. Dia cakap, you rasa sebab you makan banyak ke? So I macam, tapi dalam hati I masa tu I try to educate. Because my husband cakap, bagi tahu I dah, there will be people are like that. But maybe they are scared too for you. So I macam, okay fine, I educate. I don't think so. The doctor doesn't say that. Lepas tu dia try lagi. Dia cakap maybe sebab fast food or anything. I'm not sure. I cakap, why don't you try eat that? So maybe kalau kena, maybe we can solve that. Jadi macam you ada cerita pasal tentang sokongan semua kan. And boleh tak you share sikit macam mana sokongan tu, siapa yang paling beri banyak sokongan dekat you, and macam mana sebenarnya sokongan tu membantu you sedikit sebanyak untuk terus kuat, untuk terus berjuang lah hidup, sebab you ada family, you ada orang lain yang sayangkan you macam. For that, I kena share jugalah kita orang punya life journey at that time. I mentioned to you that I dah berhenti kerja kan. My husband actually found another job juga masa tu. So obviously kalau kita baru masuk kerja baru, kita tak boleh ambil cuti lama semua. So my friends yang work from home actually datang untuk mandikan I. Sebab mungkin orang cakap, kenapa nak susahkan kawan, nurse ada semua. Tapi you dah malu dengan diri you masa tu tau. You dah 2 hari tak mandi because you baru operation. You smelly, and then your breast dah tak ada. Lepas tu macam you nak nurse tu, you tak berapa kenal. So dia orang datang, dia orang mandikan I. My husband datang balik masa lunch time to check on me. Tu benda tu macam kecil, tapi dia memang bagi semangat. Sebab dia orang datang pun bukan dia orang nangis-nangis ke apa. Dia talking about, I kena kerja sekarang ni, I tak faham lah buat benda ni. Dia macam, kau tanya aku pula. Lepas tu macam you macam distracted with that. Ataupun dia orang macam, you nak makan tak? Kat bawah ni ada this is whether you feel like eating. And then my husband
my husband come and then dia suruh nurse jaga I, which is funny lah sebab dia akan macam tanya-tanya nurse tu how is she semua. And then the nurses pun dia orang macam relax sikit. They're very kind to me. That one I rasa pun rezeki juga sebab kalau you pergi sana doktor-doktor marah-marah, nurses marah you pun you sedih juga kan. Betul. Okay, Puan Shina, actually after you dah pernah, you survive lah dengan breast cancer ni kan, tapi of course you still mesti kena jaga lifestyle you balik before anything happens, right? Maybe you boleh share apa lifestyle yang you buat and you boleh share lah kepada orang kat luar sana. I live a very busy life actually, even though I stay at home because I have a 5-year-old kan. So I take whatever is good for me. I tak boleh nak exercise selalu, to be honest. I am trying to, tapi I tak boleh 5 kali seminggu tu. So I tengok apa yang I makan. I makan apa orang cakap, dia orang selalu kata dia orang makan suku-suku separuh, dia orang makan vegetables banyak, protein, kurangkan nasi. I try to follow that. Lagi satu, I actually advocate home soy. So I buat research dia orang, and it seems like soya ni sebenarnya banyak dia punya nutrition yang boleh help us with protein intake, boleh bagi kita get more vitamins that we need in outside our body. So kalau you tak ada cancer lagi, you boleh take this lifestyle as a prevention method. Tapi kalau you ada pun, you boleh untuk tambahkan you punya antibody untuk minum all this good stuff. And then jangan lupa you punya vegetables, you punya protein juga. And please not a lot of fast food. I tahu sedap, I pun suka fast food juga, tapi less is good right now. Betul. Actually it's a good healthy lifestyle yang everyone should do. Macam you cakap tadi lah, makanan ni pun salah satu macam faktor cancer juga kan. So nak tak nak kita memang kena jaga juga. Yang paling penting have a healthy lifestyle. Betul tak? Dia orang cakap my doctor told me that it's not food yang sebab cancer, tapi if we think about it, we eat a lot of processed food. Betul. Before this, kenapa tak banyak orang kena cancer? Sekarang ni it's like common. Banyak gila China kat luar tu yang kena cancer stage 1. Because I rasa one of it tu what we consume lah. Betul. And macam sekarang ni we have ramai ibu-ibu muda lagi maybe yang kurang peka tentang benda ni. Fast food tu memang senang. As a working mom kan, you just order kat Grab, cantik dah sampai depan rumah. Sedap. Kadang-kadang macam anak tidur pun kita nak healing. Betul. Kita boleh order juga fast food. Tapi try to balance it out with good nutritions tu. Itulah dia perkongsian yang cukup bermakna daripada Puan Shina kita. Actually apa yang beliau ceritakan pada kita hari ini bukan sekadar tentang kanser payudara, tapi tentang kekuatan seorang ibu dan juga seorang isteri yang tidak berputus asa demi keluarganya. Okey, apa poin penting yang saya cuba nak sampaikan kat sini ialah kepada semua wanita, semua ibu, semua isteri dan anak perempuan, hargailah diri anda sebelum orang lain. And paling penting, please luangkan masa sekejap setiap bulan untuk melakukan pemeriksaan payudara anda sendiri dan jangan takut untuk berjumpa dengan doktor sekiranya ada apa-apa perubahan ataupun unusual things yang ada pada diri anda. And terima kasih semua kerana sudi menonton episod special kita sempena Pink Oktober kali ini. Terima kasih kerana stay sampai ke hujung video. And paling penting, jangan lupa tunjukkan tanda sokongan anda dengan menekan button like dan juga subscribe, komen dan juga share video ni kepada yang lain. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk follow semua social media kami. And thank you again Puan Shina. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.